Yang berbahagia Ustaz Mujahid Mukhtar, dai muda kita, antara dai muda yang kita jemput, ya, insyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini dalam kesibukan kita, ada yang bercuti, ada yang balik kampung, ada yang sibuk dengan memberi keperluan anak sekolah. Kita masih sempat lagi datang ke rumah Allah untuk hadir sama-sama dalam majlis ilmu yang telah kita rancang pada setiap minggu hari Sabtu. Kita harapkan insyaAllah kawan-kawan kita yang lain akan sampai sebentar lagi. Untuk makluman muslim-muslimat, saya ulang sekali lagi, pada minggu depan kita akan bersama dengan Ustaz Murtada Yusuf. Dia akan menyampaikan kuliahnya kisah tentang rawatan dalam Islam. Dan pada 30 hari bulan petang, jam 2 petang, kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Hanif Arun, bersama dengan artis kita yang berhijrah Puan Diana Amir, bersama dengan moderator Ustaz Syahrul Anwar dari Bukutan. InsyaAllah kita akan sama-sama hadir. Dan pada 2 hari bulan 1 bersama Ustaz Adi Yahya Berangsai. Dan pada 11 bulan 1 bersama Imam Muda Ashraf. Pada 13 hari bulan bersama dengan Ustaz Tarmizi Syamsul Arif, ya, insyaAllah. Dan pada hujung bulan nanti akan kita bawakan Ustaz Fawaz Panjang, insyaAllah. Jadi malam ini sama-samalah kita ikuti kuliah yang akan disampaikan kepada Ustaz Mujahid Mukhtar, kisah atau bertajuk apa arti saya mengenal Islam. Jadi saya dengan segala hormatnya silakan kepada Ustaz. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
maka sesungguhnya hendaklah kamu wahai manusia berpaling wajahmu kepada agama Allah yang lurus lagi benar, sesuai dengan fitrah Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan fitrah, yaitu suci lagi bersih, tidak ada perubahan maupun penyelewengan di atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Islam itu agama yang benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami hakikat Islam dan tidak memahami kenapa mereka menganut agama Islam. Sadaqallahul azim. Suratul Rum ayat yang ke-30. Yang dikasihi Tuan Pengurusi Majlis, merangkap setiap usaha masjid, Cikgu Manaf, pengurusi masjid, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Abrar, Kampung Batlisyah, Serdang, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita membasahi lidah kita. Kita meringankan seluruh anggota tubuh badan kita untuk sama-sama kita melafazkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala kurniaan, nikmat dan anugerah yang Allah bagi kepada kita sejak kita dilahirkan hinggalah kita dimatikan oleh Allah. Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Cuma kita sahaja yang seringkali berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Allah tidak kita meminta untuk kita menghitung apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kerana apa? Kerana kita tidak mampu untuk menghitung segala nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu untuk menghitung segala nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Tetapi yang Allah minta daripada kita adalah syukur. Anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, berarti dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Berarti syukurnya itu kembali untuk dirinya sendiri. Dia akan dapat kebaikan di sebalik syukurnya tersebut. Apa kebaikan yang dia dapat? La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat dia, Allah akan tambah rezeki dia kepada kita, dan Allah jauhkan kita daripada azab yang pedih kepada kita. Maka menjadi tuntutan kepada umat manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dalam masa yang sama, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk sama-sama kita berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan baginda dan para sahabat, kita umat akhir zaman merasai nikmat Islam, iman dan taqwa. Yang nikmat Islam, iman dan taqwa ini menjadi anak kunci untuk kita buka pintu syurga Allah, dan menjadi anak kunci untuk kita menutup pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada Nabi, kalau tidak ada para sahabat yang berkorban, berjuang menegakkan agama Allah, maka kita umat di akhir zaman berada dalam kegelapan. Tidak ada cahaya Islam, tidak ada cahaya iman, tidak ada cahaya taqwa. Maka mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang bersyukur
dan kita tergolong di kalangan umat Nabi yang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan sunnah Nabi, dan seterusnya diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasanya hampir lebih daripada sebulan ataupun mungkin sebulan saya diminta untuk menghadirkan diri ke masjid ini oleh Cikgu Manaf bagi berkongsi sedikit sebanyak firman Allah, berkongsi sedikit sebanyak sabdaan Nabi SAW, untuk dijadikan bekalan, untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan pegangan di sepanjang kehidupan kita. Walaupun seharian yang rasa macam letih. Pasal apa? Duk digan kenduri. Kenduri banyak. Kita dan hak mana kita pi saja kita dan. Hal lain tu kita tak boleh pi, minta maaf banyak-banyak. Makan sikit, tuan rumah marah, ustaz pun makan sikit sangat. Dia layan kita pula lebih daripada pengantin. Kita makan dengan sup giapok dia, dengan bihun sup dia, dengan laksa dia, dengan bubuk dia. Allah, nasi tu selalu kata letih. Dia makan daging banyak, dia main tu macam ngantuk, dia main tu macam letih. Tapi disebabkan janji lama dah dengan cikgu, semangat cikgu buat program untuk qaryah, bagi membawa ahli qaryah mendekatkan diri kepada Allah. Atas semangat tu saya main. Kalau ikutkan hati letih, memang tak boleh nak main. Daripada Sungai Petani ke Serdang ni, lekeh pun sejam kau. Saya kuliah di Selangor Perak sejam 15 minit ke sejam sejam setengah. Ni Serdang dia tak jauh sangat dengan Selangor. Jadi kita gagah main juga, alhamdulillah. Tu pun ayah tolong bawa kereta. Ayah tolong bawa kereta. Mudah-mudahan kehadiran saya dan kita semua pada malam ini mendapat manfaat dan diberikan anugerah ilmu dan kefahaman tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan dalam kehidupan dia, maka Allah fahamkan tentang agamanya. Berapa banyak masyarakat kita, khususnya dalam kampung kita ni, saya dimaklumkan oleh cikgu hampir 200 buah rumah yang ada dalam kampung Badlisyah ni. Dan berapa kerak sangat, berapa buah rumah sangat, berapa ahli rumah sangat yang main di masjid malam ni, solat maghrib berjemaah, kemudian dengar sedikit pengisian, kemudian solat isyak berjemaah, balik pula. Berapa ramai? Tak ramai. Tapi kalau Allah nak kebaikan pada kita, Allah pilih kita, maka hadirin dan hadirat pada malam ini, Allah nak kebaikan untuk kita. Bukan sekadar itu sahaja, Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Sekiranya kamu melalui taman-taman syurga Allah, maka hendaklah kamu berhenti dan kamu bergembira di dalamnya. Maka sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang dikatakan dengan syurga Allah? Nahnu fid dunya, sedangkan kami ini di dunia, syurga itu di akhirat. Maka kata Nabi SAW, "Wa hiya majalisul ilmi atau majalisul zikri." Iaitulah majlis-majlis ilmu ataupun majlis-majlis zikir, ingat pada Allah.
Kalau kita datang ke majlis ini, bermakna kita berada dalam laluan untuk masuk ke syurga Allah. Kita merasai nikmat, ketenangan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan dalam majlis ini, seperti mana nikmatnya para penghuni syurga berada di dalam syurga kelak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita dan memberikan ganjaran kepada kita dengan ganjaran yang cukup besar. Maka beruntunglah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita ini adalah pilihan Allah. Kita ini adalah hamba Allah daripada bilion trilion manusia yang di dunia ni main di masjid, duduk dengar peringatan daripada Allah. Di tak kala mana macam cikgu kata tadi, duk sibuk balik kampung. Yang pergi jalan Langkawi pun ada. Cikgu baru balik Kelantan sampai tadi. Ada yang duk sibuk kenduri kendara, duk susun kenduri kendara, tak pi adik-beradik maju. Kena pi juga. Ada yang duk sibuk, duk pi dah pasar raya, ada yang duk pi shopping komplek dan sebagainya. Mula nak cari dah alatan-alatan pakaian-pakaian sekolah untuk anak-anak. Sebab apa? Tak lama lagi sekolah nak buka. Kadang-kadang anak-anak kita tak sempat kita nak jaga ni. Waktu lah ni kita nak bagi tumpuan pada anak-anak, nak beli pakaian baru dan sebagainya. Walau keadaan macam tu sekalipun kita sempat mai ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk senantiasa mendampingi rumah Allah, untuk senantiasa menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu ni. Tak kira lah siapa pun mai, ustaz muda ke, ustaz tua ke, ustaz lembut ke, ustaz kerah ke. Hak paling penting kita tu kena mai. Sebab apa? Ustaz satu hai dia mai. Hak kita tu satu hai untuk diri kita, untuk isteri kita, suami kita, anak pinak kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita, yang semua nak kebaikan. Bermula daripada mana ni? Mula daripada mengimarahkan rumah Allah. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah bersama-sama dengan kita. InsyaAllah pada malam ini saya ingin berkongsi dengan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah satu tajuk yang cukup penting, yang tersangat penting dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kita berada dalam perkara tersebut. Macam mana kita perlu memahami perlembagaan negara, kita perlu memahami apa yang dikatakan dengan rukun negara, daripada kepercayaan kepada Tuhan hinggalah kepada akhlak yang baik dan sebagainya. Kita kena tahu undang-undang negara dan sebagainya. Pasal apa? Kita ni rakyat kepada negara tersebut dan kita berada di dalamnya. Kita kena memahami perkara tersebut. Kalau kita tidak memahami, kita akan melanggar undang-undang. Kalau kita melanggar undang-undang, maka kita akan dijatuhkan hukuman. Apabila kita akan dijatuhkan hukuman, maka akan mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan kita. Macam itulah lebih penting lagi tajuk yang kita nak bincang pada malam ini, iaitu apa ertinya saya menganut Islam. Sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, disebabkan kita datang daripada Sungai Petani ke sini tempohnya sejam, kuliah kita malam ni pun sejam. InsyaAllah. Jangan duk bergerak dah. Lagi tak sampai sejam, jangan duk bergerak. Kalau lebih sikit, jangan duk marah. Kurang sikit, jangan duk seronok. Lagi dia tak habis, lagi itulah tunggu kita sampai habis pelatihan. Sebelum kita nak bawa tajuk ni, kita nak melihat sedikit sejarah, untuk lebih kita memahami, untuk lebih kita menghayati akan kehidupan kita dalam agama Allah ini. Iaitulah selepas Nabi Isa binti Maryam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia pada waktu tersebut ketiadaan Nabi, ketiadaan Rasul.
Mereka hanya berpandukan kepada kitab Injil yang ditinggalkan, kepada rahib-rahib ulama mereka yang ditinggalkan, dan kepada tempat-tempat ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi Isa untuk mereka terus mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi dalam tempoh yang sangat lama, daripada Nabi Allah Isa diangkat ke langit sebelum Nabi Allah Muhammad dilahirkan, tempoh manusia hidup pada waktu tersebut, hadis diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, adalah selama 600 tahun. Apabila manusia pada waktu tersebut jauh dengan Nabi, maka mereka mudah untuk melakukan kerosakan. Ulama-ulama mereka sudah pandai menyeleweng kitab Injil. Pemimpin-pemimpin mereka sudah berani melakukan kezaliman. Rakyat ataupun umat pada waktu tersebut sudah mula untuk melakukan maksiat dan kederhakaan kepada Allah. Mula berani mencabar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya di kalangan mereka berbisnes ataupun berjual beli tidak lagi menghiraukan soal haram ataupun halal, dosa ataupun pahala. Yang paling penting mengawal keuntungan, biar dalam keadaan yang haram, dalam keadaan berdosa. Wanita-wanita mereka sudah tidak ada lagi kemaluan. Bukan tak ada benda tu, sifat tu tak ada. Mudah dieksploitasi, mudah dijual beli, mudah digadai, mudah dijadikan sebagai barang dagangan untuk golongan-golongan yang tertentu. Tidak ada lagi maruah di kalangan wanita. Anak-anak muda, lelaki, perempuan dalam keadaan kacau bilau, dalam keadaan kucak-kacir, runtuhnya akhlak mereka, leburnya moral kehidupan mereka. Maka apabila keadaan umat manusia pada waktu tersebut diberi nama zaman jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, pagi hari Isnin di Mekah Al-Mukarramah. Yang makhluk Allah Subhanahu wa taala inilah yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada manusia untuk mengeluarkan manusia daripada mengabdikan diri kepada sesama manusia dan makhluk, kepada mengabdikan diri kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Allah, daripada kekufuran kepada keimanan kepada Allah. Mengeluarkan manusia daripada kezaliman, penindasan agama-agama jahiliyah kepada keadilan dan kesejahteraan yang ada dalam Islam. Mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia yang sementara, yang fana ini, kepada alam akhirat yang baqa, yang kekal abadi, yang luas terbentang untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi selepas Nabi berusia 40 tahun di Jabal Rahmah, di gua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka secara rasminya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul bagi umat akhir zaman, penutup segala nabi, segala rasul. Dalam masa yang sama diturunkan Al-Quran untuk melengkapkan syariat agama-agama yang terdahulu, untuk menyempurnakan agama-agama yang terdahulu, dan yang lebih penting adalah untuk membawa manusia mengabdikan diri, mentauhidkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada pada batang tubuh Nabi, sama ada dalam Al-Quran, sama ada dalam sunnah, percakapan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, yang kesemuanya ini dipanggil sebagai agama, dipanggil sebagai Islam yang kita anuti pada hari ini dan pada saat ini.
Seperti mana yang saya telah baca firman Allah di awal muqaddimah tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hendaklah kamu semua wahai manusia, kata Allah, berpaling, maksudnya menghadap kepada agama Allah, iaitu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Yang Islam ini adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aku redha Islam sebagai agama kamu, dan agama yang paling tinggi di sisi Allah adalah agama Islam. Inna ad-dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling tinggi di sisi Allah adalah agama Islam. Maka Islam yang disebut Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang memberi makna as-salamah, kesejahteraan, yang Nabi bawa kepada seluruh umat manusia. Atau dalam maksud yang lain, yang dikatakan dengan al-Islam itu al-imtithalu wal-inqiyadu, iaitulah kita menjunjung kasih, kita berpegang teguh lima atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal af'ali zahirati syar'iyyati, iaitulah apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bentuk perbuatan Nabi yang secara zahirnya mengikut syariat dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada lagi ke manusia yang memilih agama selain daripada Islam. Allah bertanya kepada manusia, afa ghayra dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wal ard. Adakah kamu mahu lagi memilih agama selain daripada agama Allah, yakni agama Islam? Dan sesungguhnya seluruh dunia, langit dan bumi, semuanya beragama dengan agama Islam. Maka apabila Islam diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meneruskan menyebarkan Islam selama 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Selama 13 tahun, perkara pertama dan utama yang didakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah i'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu menduakan Allah, jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Selama 13 tahun Nabi berada di Mekah. Inilah perkara yang pertama, yang utama yang Nabi ajar kepada umat manusia pada waktu tersebut. Mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah itu adalah Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Mengajak manusia mengakui bahawa Tuhan itulah yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat, yang memberikan nyawa, yang memberikan kehidupan. Mengajar kepada manusia sesungguhnya Tuhan itulah Tuhan yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai seluruh pelosok alam dunia dan langit. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan kamu adalah menguasai di atas segala kerajaan dan pemerintahan. Walaupun di dunia ini ada kerajaan, pada zaman Nabi ada kerajaan Rom, ada kerajaan Persia,
Ada kerajaan yang dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal di Mekah Al-Mukarramah dan sebagainya. Walaupun mereka mempunyai kekuasaan, mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai kerajaan, tetapi ada yang lebih besar daripada kerajaan mereka, iaitulah kerajaan Allah. Kena akui perkara tersebut. Ini yang Nabi ajar. Lama mana Ustaz? 13 tahun. Ajar pasal itu saja, iaitu tauhid kepada Allah. Apabila selepas 13 tahun Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sekarang kita berada di pertengahan bulan Safar. Bermakna hampir sebulan setengah dah kita masuk ke tahun baru Hijriah. Dan dalam beberapa minggu lagi kita akan masuk ke tahun baru Masih 2014. Nabi berhijrah, kita juga kena berhijrah. Hijrah dari sudut mana? Dari sudut yang Nabi ajar kepada kita. Pertama, hijrah dari sudut kita mentauhidkan Allah. Maka Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai sahaja di Madinah Al-Munawwarah, Nabi mempersaudarakan di antara Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar. Nabi mendirikan Masjid Madinah Al-Munawwarah sebagai asas pengembangan Islam, sebagai asas untuk nak mendaulatkan Islam. Melalui masjid, kita di kampung Badli Shah ni, kita bangga dengan apa kampung kita? Kita bangga dengan ketua kampung? Kita bangga dengan pemuda-pemudi kita? Kita bangga dengan apa di kampung kita ni? Kita kena bangga dengan masjid. Bangga dengan masjid, tuan-tuan. Perkara pertama, Nabi sampai ke Madinah, Nabi bina masjid. Sebab apa? Masjid lambang peribadatan kita kepada Allah. Orang masuk simpang. Tadi kita main tadi, accident. Allah, dah kata sakar semua kampung ni. Sambut kita dengan accident. 2 biji pula tu. Van kilang dengan Grand Lavina. Patah tiang-tiang ganas semua kampung ni. Bukan kampung ni, orang luar orang kat kampung ni. Terkejut juga kampung ni galah lah, kat terbalik jangan dia. Boy. Kok halang kita tak mau pergi main ke apa? Kita berteriak dah juga kan. Main-main hijau, alhamdulillah. Masuk tadi, kita nampak masjid. Apa persepsi kita pada kampung tersebut? Kita kata kampung orang India ke? Kita kata kampung orang Cina ke? Dah. Orang Islam banyak dalam ni noh. Tu ada masjid. Nampak? Nampak? Kekuatan kampung kita ni mana? Masjid. Kekuatan kampung kita ni mana? Masjid. Berbangga dengan masjid. Cara kita berbangga dengan masjid, hadir selalu ke masjid, imarahkan masjid, hidupkan masjid. Jangan tiang lebih banyak daripada orang. Malam ni nampak, alhamdulillah, orang lebih banyak daripada tiang. Sebab apa? Tiang masjid sikit. Bukan makna orang dia banyak, orang tetap sikit, cuma tiang tu lebih sikit. Jadi nampak orang banyak. Orang yang disebutkan satu kampung ni main di masjid ni sikit. Tapi kalau dengan bilangan tiang, ramai lah, banyak lah. Kira alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan mudah masjid kampung nak impun orang macam ni. Tanya HDK masjid boleh buat program macam ni. Sebab apa? Dengan adanya masjid Nabi SAW, apa yang Nabi buat tak sampai tempoh 11 tahun, hanya tempoh 10 tahun sahaja. Disebabkan asas Nabi membina masjid, Nabi dapat menguasai seluruh negara-negara yang berada di semenanjung tanah Arab.
Nabi menjadi kepimpinan yang dihormati oleh kawan dan lawan. Kerajaan besar Rom dan Parsi mula tunduk, mula takut kepada Nabi SAW. Dengan adanya masjid, Nabi membina kerajaan yang adil, Nabi membina kerajaan yang bersifat telus, Nabi membina kerajaan yang bersifat kebajikan. Dengan adanya masjid, Nabi boleh melahirkan pemuda-pemuda, manusia-manusia yang berilmu, manusia-manusia yang kuat dari sudut jasmani dia, dari sudut dalaman dan luaran dia. Nabi melatih mereka pergi berperang di mana? Di masjid. Nabi menyampaikan ilmu di mana? Di masjid. Orang sakit, orang minta bantuan di mana? Di masjid. Dalam tempoh 10 tahun, apa yang Nabi dapat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah? Nabi mempunyai kerajaan yang cukup besar hingga ke pelosok dunia. Orang mengenali siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah terbaca buku yang ditulis oleh seorang pemikir barat namanya Michael Hurt, diterjemah dah buku tu ke dalam bahasa Melayu, 100 tokoh terkemuka dunia. Yang pertama sekali dia letak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam kepada dunia. Orang bukan Islam mengiktiraf Muhammad pada kedudukan pertama dalam senarai 100 tokoh terkemuka dunia. Daripada Adam sampai kiamat, dia kata tidak ada mana-mana tokoh boleh menandingi Nabi SAW. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW cukup besar. Bukan sekadar itu sahaja, walaupun Nabi wafat, diteruskan dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Diteruskan dengan kerajaan Islam Umayyah, Osmaniyah, Abbasiyah, sehingga Islam mentadbir dunia hampir 1000 tahun lebih, membawa keadilan kepada manusia. Kemuncak kepada keadilan yang dibawa oleh Nabi SAW, yang dibawa oleh Islam. Kita boleh buat perumpamaan, kambing dan serigala boleh berkawan. Kita bukan kambing dengan serigala berkawan, kita pun bermusuh sesama manusia. Duk tak puas hati antara satu sama lain. EJK Masjid buat program, dia habisi. Tak buat program pun dia habisi. Buat program banyak, dia marah nak habis duit. Tak buat program, dia kata lah, tak hidup, masjid kita duk bunyi tercicak je tu. Sebab tak kena. Duk tak puas hati semua. Tapi secara hakikatnya itulah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, sehinggalah kita pada saat ini, pada ketika ini, kita adalah umat Nabi yang beragama Islam. Umat akhir zaman ini dinamakan sebagai Ummatul Muhammadiyah, umat Muhammad. Sama ada Islam ataupun tidak Islam, dia dianggap sebagai umat Muhammad. Umat Muhammad terbahagi kepada dua: ummatul ijabah, ummatul da'wah. Umat yang secara langsung terus menerima Islam. Sebagai contoh, Islam yang diambil melalui keturunan ataupun bangsa. Macam kita sebut saja bangsa Melayu Islam, dalam perlembagaan atas sekali adalah agama rasmi adalah agama Islam. Kalau sebut agama bangsa-bangsa lain, belum tentu bangsa tersebut Islam. Sebagai contoh, bangsa Arab. Tak semua bangsa Arab Islam, walaupun Islam diturunkan kepada bangsa Arab. Ada bangsa Arab yang beragama Kristian, ada bangsa Arab yang beragama Yahudi, ada bangsa Arab yang tidak beragama, tidak percaya Tuhan.
Tetapi kalau sebut orang Melayu mesti beragama Islam, itu hanya 10 tahun 20 tahun dulu. Sekarang dah. Sekarang kalau sebut Melayu belum tentu dia Islam. Sebab apa? Padri Melayu pun dah ada. Kita nak kata macam mana semua Melayu Islam? Orang Melayu banyak yang dah murtad. Bukan saya kata, Mufti Perak kata 2004 dia kata 2004 hampir 200,000 lebih masyarakat Melayu Islam kita telah murtad. Kita nak kata semua bangsa Melayu Islam? Dah. Dulu mungkin. Sekarang tak boleh nak kata dah tuan-tuan. Nak apa? Nak apa kata Islam kita datang ni daripada bangsa. Islam kita datang ni daripada ibu bapa. Kita datang cilik-cilik, kita lahir dalam keadaan ibu bapa Islam. Kita lahir dalam keadaan daerah, kampung, kawasan kita Islam. Negeri kita Islam, negara kita Islam. Apabila kita datang dengan Islam dengan cara macam tu, maka kita mudah untuk melepaskan Islam. Sebab apa? Kita mudah dapat Islam. Kita mudah dapat Islam, maka kita mudah untuk nak lepaskan Islam. Tak macam ummatud dakwah. Satu pihak lagi umat Nabi yang dinamakan dengan ummatud dakwah. Umat yang perlu didakwah, dia melihat kebenaran Islam, baru dia masuk Islam. Yang ni kadang-kadang Islam mereka lebih daripada kita. Kita sembahyang sehari semalam pun tinggal culah, malah. Mereka bukan taris malam sembahyang, tambah lagi dengan tahajud, duha lagi, witir lagi. Allahu Akbar. Kita baca Al-Quran tiap Ramadan saja. Selepas Ramadan, sebelum Ramadan tengok Al-Quran pun tak mau, buka Al-Quran pun tak mau. Berabuk je Al-Quran. Kau boleh buat sarang labah-labah lah Al-Quran kita tu. Tiap Ramadan nak ambil balik buih-buih terbang habis habuk Quran nak lap. Depa 24 jam dengan Al-Quran. Pasal apa? Merasai periknya nak dapat Islam ni. Kalau masuk Islam kena buang daripada rumah. Sebab apa? Mak bapak bukan Islam tak boleh terima. Kena pergi cari perkim Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Kena cari NGO yang boleh lindungi mereka. Keluar saya daripada Islam, tarik balik pendapatan yang disalurkan oleh keluarga. Nak kena cari duit sendiri, nak kena kerja dan sebagainya. Keluar saja Islam ni kena desakan, kena kritikan, kena makian, kena kutukan daripada masyarakat sekeliling yang bukan Islam. Allah, susahnya mereka dapat Islam. Pegang kuat Islam. Sebab itulah mereka pegang kuat dengan Islam. Kita mudah dapat Islam, maka kita mudah lepaskan Islam. Kalau kita menjadi umat Melayu yang tak faham, kalau umat Melayu yang faham, yang beragama Islam, itulah umat Melayu yang cerdik. Kalau umat Melayu yang tidak faham Islam, tidak berpegang teguh dengan Islam, itulah umat Melayu yang bangsat, yang bodoh. Maaf, sekasar sikit bahasa. Nak bagi faham apa bezanya kita dengan orang bukan Islam, Cina, Hindu dan sebagainya. Mereka tak semayang, kita tak semayang. Apa beza? Beza dia kat kenalan. Binti Islam, ada tertera perkataan Islam, hak tu lah. Tapi dari sudut perbuatan kita, dari sudut tingkah laku kita, tak menunjukkan Islam. Maka dalam tempoh 10 tahun Nabi duduk di Madinah Al-Munawwarah, perkara utama yang Nabi buat di Madinah Al-Munawwarah adalah memberikan kefahaman cara hidup Islam, berpandukan syariat Allah. Difardukan solat, difardukan mengeluarkan zakat, difardukan berpuasa, difardukan menunaikan haji. Diajar kepada manusia pada waktu tersebut dengan akhlak-akhlak yang elok. Akhlak kita dengan Allah, hablum minallah. Akhlak kita dengan manusia, hablum minan nas. Kemudian akhlak kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tidak ada agama yang paling sempurna melainkan agama Islam.
Yang Islam ini adalah bersifat fitrah, semula jadi bersih, suci, macam kita diciptakan dalam keadaan fitrah. Kita lahir dulu, kita tidak ada apa-apa pun, dosa ke pahala ke apa pun kita tidak ada. Maka yang membentuk kita adalah ibu bapa dan suasana. Islam macam itulah. Maka seluruh umat manusia asalnya semua beragama Islam. Tetapi apabila Allah keluarkan mereka ke dunia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan kepada mereka, ada yang pilih kufur, ada yang pilih takwa. Tetapi asalnya mereka itu bersifat fitrah, semula jadi bersih. Maka orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak berpegang dengan Islam, maka dia manusia yang kotor, manusia yang najis, manusia yang tidak suci. Kita manusia yang bersih. Dan Islam ini juga Allah hantar kepada kita adalah satu bentuk sistem urus tadbir, urusan kehidupan. Kata ulama, al-Islamu nizamun syamilun likulli madahiril hayat. Sesungguhnya Islam ini adalah satu sistem kehidupan yang lengkap. Maksud sistem ni macam mana? Ialah putaran kehidupan, kita tak boleh lari daripada Islam. Contoh macam tubuh badan kita lah. Tubuh badan kita ni ada sistem tak? Ada. Rambut akan sampai masanya dia akan panjang. Kuku akan sampai masanya dia akan panjang. Kita akan sampai masanya lapar. Kita makan, kita dahaga, kita minum. Sampai masanya dia akan buang, sama ada saluran belakang, saluran depan. Itu dinamakan sebagai sistem. Cuba tak makan, cuba tak minum, jawapan dia apa? Jawapan dia apa? Mati. Sebab apa? Kita memusnahkan kehidupan, sistem kehidupan kita. Dah kita makan, hari ni makan banyak daging, kambing, ayam, ikan. Malam ni tak tahu jadi macam mana kita. Banyak makan. Kita makan. Nak buang, tahan, tak payah buang, sumbat kat luang pungkok ni habis buang. Jadi apa kat badan kita? Nak kencing, tak payah kencing, ikat dengan tali rapiah. Nampak macam loklak kan? Tapi nak bagi faham. Cuba ikat, jadi macam mana tubuh badan kita? Akan rosak, tak boleh nak duduk. Akan berlakulah kerosakan dari tubuh badan. Sakitnya pinggang, sebab apa? Batu karang tahan kencing dan sebagainya. Usus perut akan berlaku rosak. Sebab apa? Toksik, barang-barang yang kotor buang, kita tak buang. Sebab apa? Sistem dia macam tu. Islamnya tu. Kalau kita tak ambil Islam, kita tolak sistem. Apabila kita tolak sistem, kehidupan kita hancur. Yang sistem Islam ni bukan sekadar dalam sembahyang saja, puasa zakat sahaja, haji umrah sahaja, dah. Keseluruhan, bermula daripada masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, hinggalah memerintah negara dan dunia dengan Islam. Kalau sekadar Islam itu hanya tempat ibadah semata-mata, maka sistem tak sempurna. Macam kita duk tengok kilang. Contohnya kilang buat kereta. Kereta apa terbaru-baru ni, Proton kereta apa? Apa dia? Suprema. Kereta terbaru. Hak yang terbaru lagi dilancarkan oleh Perdana Menteri kita Perdana. Khas untuk menteri dan kerajaan sahaja. Kita tak boleh naik. Kita kena naik Suprema. Nak boleh kereta sebiji tu cantik, laju, comel macam tu, cuba try pergi masuk kilang dia tengok. Tengok macam mana sistem dia.
Daripada satu tahap pi satu tahap, daripada satu tahap pi pemasangan pula, kemudian cek pula, kemudian kena picak pula, kemudian kena tengok pula dari sudut kekuatan dia, dari sudut kelajuan dia. Yang bagi engineer kena pi tengok dari sudut body dia, kena pi tengok semua. Kena lengkap semua sistem tersebut, daripada satu kawasan kepada satu kawasan, satu bahagian kepada satu bahagian, barulah keluar kereta Suprema tersebut. Ada satu cerita, ni orang cerita dalam Facebook, sejarah mula keluarnya nama Suprema. Kereta ni Proton keluar tak ada nama lagi, tapi dia buat pameran dah, dia buka kios untuk jualan dah. Maka tempat yang pertama dia pergi di negeri Kelantan. Dia wamat dah 2-3 biji kereta Suprema tu, letak dekat itu. Siapa nak beli boleh cuba, boleh